Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Mak Don. Sekali lagi dengan aku Mak Don, dan hari ni aku nak prabe bang pasal siri One Sentive. Aku akan explain kat hampa pasal apa bagi aku rasa siri ni adalah siri yang padu dan juga siapa watak ahli politik yang ada dalam siri ni. Terima kasih kepada subscriber lama dan selamat datang kepada subscriber baru. Kalau suka dengan konten yang dihasilkan, boleh tekan button subscribe dan juga button notification so that tak terlepas dengan konten-konten yang dihasilkan. Ni adalah video yang terakhir tentang One Sentive daripada aku. Sebelum ni aku dah buat 2 episod awal tentang video episod 3 sampai episod 6, dan yang terakhir tentang final episod 8 sahaja. And this one akan merangkumi semuanya kenapa aku rasa siri ni memang one of the best siri untuk tahun 2022. Bagi siapa yang tak tahu, One Sentive tersenarai dalam top 10 best ASEAN TV Show 2022 dalam website NME. Untuk top 10 best ASEAN TV Show tu, kita ada siri daripada negara Thailand, Japan, Korea, Singapore, even India pun ada. And in India punya TV show iaitu Suzhal The Vortex memang best. Hampa boleh tengok, aku dah tonton dah dekat Prime Video. Memang that series memang style lah Dan aku tak terkejut pun dia tersenarai dalam top 10 best ASEAN TV show ni. Malaysia satu-satunya tercalon adalah One Sentive ni lah. And aku rasa dia berpotensi untuk dapat recognition daripada awards yang lain ataupun website yang lain, kritik yang lain. But that one time will tell, bukan aku. Untuk video kali ni aku nak breakdown dekat hampa dari segi kategori-kategori dia so that hampa faham, mudah faham pasal apa aku rasa siri ni padu. Kita start dengan yang pertama iaitu jalan cerita. Total episod dalam siri ni ada 8. Macam aku pernah explain sebelum ni, setiap episod graf dia menaik sampai ke atas, meroket. Sebab jalan cerita dia lah. Siri ni dia diinspirasikan daripada kisah benar. Jadi dia ada value dia yang tersendiri. Kalau hang bikin kisah benar tu dengan elok, maka bernilai lah jadi dia. Kalau hang bikin dengan tak elok, maka nilai dia pun hilang. Itu semua bergantung pada pembikin. Untuk One Sentive, bagi aku, pembikin memang melakukan kerja yang elok dalam menggarap jalan cerita One Sentive, menyebabkan kisah benar tu value dia naik. So tu bila orang tonton siri ni dan orang baru dapat tahu kata dia diinspirasikan kisah benar, orang tercari-cari kisah apa yang dimasukkan. Sebab tu hang tengok video-video lama tentang kejadian One Sentive daripada YouTube channel yang lain, semua mula meroket, views dia mula menaik dadak. Sebab orang duk cari balik kisah apa, orang nak tahu. Itu yang aku maksudkan tadi tu. Kalau hang bikin dengan cerita yang tak elok, orang pun dah malas dah nak tahu. Orang tonton cerita, orang tahu oh, ni based on true story, tak apalah, aku tak berkenan lah nak tahu pasal cerita apa. Faham tak? So untuk One Sentive ni dia buat dengan elok, jadi orang pun nak tahu pasal apa kisah benar dia. Dia punya penceritaan tu begitu cantik dia tulis dan dia kaitkan dalam setiap episod, menyebabkan hang tak sabar nak klik next episod, nak tahu apa yang terjadi seterusnya. Kalau hang binge watch sehari pun hang boleh habisnya, sebab memang hang takkan perasan masa berlalu begitu saja disebabkan jalan cerita dia yang menarik. Konflik kehidupan, pasal kemiskinan, pasal percintaan, pasal kekeluargaan, pasal pergelutan antara keperluan dan kehendak, semua tu dia susun dengan begitu cantik dalam siri ni. Untuk pastikan yang siri ni mudah difahami, pembikin menjadikan Iman sebagai narrator dalam siri ni. Dia macam siri robot yang Netflix punya tu, dia pakai narrator, hacker tu as a narrator. So sama juga dengan One Sentive ni, so that bila kita tonton, kita mudah faham terma-terma IT yang digunakan dalam siri ni. Sebab kita ada Iman as narrator yang explain benda tu. Sebab tu kalau hang tengok review-review orang tentang One Sentive ni, mereka kata mereka tak tahu tentang dunia IT, tapi bila mereka tonton siri ni, mereka mudah faham, mereka senang faham. So mereka tak pening kepala. And this is the way. Faham tak? Kalau hang nak educate penonton, tapi hang tak terlalu memaksa info tu untuk orang hadam, dan hang tak anggap penonton bodoh yang mereka tak tahu semua benda. Sebab ada siri yang buat macam tu. Aku tak mau explain, bukan siri, ada filem yang buat macam tu. Aku tak mahu explain filem apa, sebab aku tonton interview director dia, sebab aku nak tahu explanation dia di sebalik kenapa dia pilih konsep yang macam tu dan kenapa dia craft cerita dia macam tu. Dan aku agak sakit hati lah. Dia treat penonton dia macam bodoh gila. Dia samakan mata pelajaran di sekolah, dan kemudian dia seolah-olah macam cakap yang kita kena faham subjek ni dulu, lepas tu barulah kita boleh move on to another subject. Film is not like that. Kalau hang pembikin yang bagus, hang boleh punya terang kat orang dengan begitu cantik. Macam mana yang OCT buat, One Sentive buat, you can take it as an example lah. Sebab tu One Sentive ni ditonton oleh khalayak ramai, mudah faham, tak terlalu maksa, tak treat people as stupid, dan cerita menarik. Yang kedua, watak.
dalam siri ni mesti kita akan ada pelbagai watak, variasi of characters. But tak semua siri ada watak yang menarik. Dan kalau hang perasan, kebanyakan siri yang successful, dia akan penuhi dia punya siri tu dengan karakter-karakter yang menarik, yang ada background story, ada tingkah laku sendiri, ada kombinasi ada chemistry di antara satu sama lain. Macam kita ada hacker Syafiq Zal, kita ada Faizal Hussein, kita ada Azira Syafinas, kita ada watak Fabian Lu, kita ada watak Sofia Jin, kita ada watak Amirul Afendi, kita ada watak Ahondran Sahadevan sebagai Devon. So watak-watak tu semua tu dia ada identiti dia tersendiri, dia menarik, dan pelakon memeran watak tu dengan begitu elok. Menyebabkan kita tonton siri ni pun rasa nice. Dan semua watak ni pula dia balance dari segi keperluan dia terhadap siri ni. Dia tak rasa macam lepas ni terlalu kurang, dan dia tak terasa macam lepas ni terlalu lebih. Dan dia tak buat hang rasa macam tiba-tiba karakter ni muncul, lepas tu dia tiba hilang macam tu, dia gone. Dan hujung tu dia main balik. Tak ada watak yang macam tu. All the characters semuanya balance. Sebagai contoh, hang boleh tengok dari segi watak Ibu Zara dan juga Devon. Devon ni antagonis, Ibu Zara pun antagonis. Dua-dua watak besar, gangster besar. Tapi macam mana hang nak replace Devon yang hang dah bagi daripada episod 1 sampai 4 tu kat kita dengan another antagonis punya karakter? Hang kena make sure the next antagonis tu lebih besar daripada Devon. Sebab tu mainnya Ibu Zara. Dan kalau hang perasan, Devon punya karakter episod 1 sampai episod 4, kemudian dia dimatikan dekat episod 4, and time tu watak Ibu Zara muncul untuk episod 4 sampai episod 8. So senang kata, kita kata mereka bahagi dua karakter ni 50-50 dalam keseluruhan episod. Dalam cerita yang elok pun dia kena agak disaluti dengan lakonan-lakonan yang menarik. Macam ni lah pelakon-pelakon, the cast ensembles dalam siri ni memang top notch. Yang ketiga sinematografi. This one all credit goes to Tan Teck Zee lah the cinematographer untuk siri One Sentive ni. Tan Teck Zee adalah salah seorang cinematographer yang dah lama dan one of my favourite juga. Dia ni banyak bergandingan untuk filem-filem Allahyarham Muhammad Khalid sebelum ni. And the latest film yang dia buat adalah Air Force lagi berjuang tu. Hamba boleh tengok sendiri macam mana dia karya-karya dia sebelum ni, and this one Sentive aku rasa memang still maintain his best work. Pencahayaan dalam setiap babak, komposisi, angle, semuanya memang top notch, membuatkan mata kita ni sedap memandang dan menonton siri ni. Sebab tu aku cakap kita boleh binge watch siri ni habis macam tu saja sehari. Favorite moment aku untuk sinematografi adalah waktu episod 4 ketika sarang Devon diserbu oleh Ibu Zara. Pemilihan tracking shot untuk babak tu bagi aku memang pemilihan yang bagus lah. Tracking shot ni adalah satu shot yang dia tak ada potongan. Mungkin dia ada pakai blocking sikit untuk tipu kita semua, tapi itulah dia punya tujuan, untuk bagi kita rasa the surrounding. Macam contoh Goodfellas, waktu watak Henry Hill nak bawa girlfriend dia masuk ke dalam kelab tu, dia guna pintu belakang. Semua tu tracking shot je, tak ada potongan langsung. Dia nak tunjuk the surrounding, dia nak tunjuk karakter Henry Hill tu in charge, untuk restoran tu, untuk tempat tu. So dia guna tracking shot. Sama macam ni, dia guna tracking shot untuk nak bagi gambaran dekat penonton chaos yang berlaku waktu tembak menembak tu, kekalutan, suasana chaos yang jadi waktu scene tembak menembak tu. Dia bagi kita rasa dengan tracking shot tersebut. Aku percaya yang kalau dia pilih teknik yang lain untuk scene tembak menembak ni, suasana chaos tu akan kurang memberi impak, ataupun mungkin tak rasa langsung dekat penonton. Dan itu adalah aku punya favourite moment dari segi sinematografi dalam One Sentive. Yang keempat, suntingan. Suntingan ni bukan je dari segi cutting-cutting saja, dari segi the whole thing. Color, pemilihan lagu, transition, semua tu sangat-sangat nice. Aku sangat-sangat suka dia punya editing. Bila watak sedih masukkan orkestra punya song, the vibe and everything. Aku ni ada orang kata kelemahan sikit lah untuk orkestra. Aku suka dengar, dan bila ada scene yang masukkan benda tu untuk certain watak, orkestra tak semestinya sedih. Hang boleh guna untuk nyatakan scene seram ataupun scene ganah. It depends. Ada banyak feel dalam lagu orkestra, and depend
on the mood yang hang pilih. So macam One Sentive ni dia banyak pilih untuk scene sedih, and it's okay, dia kena, scene tu kena. Dan of course lah ada moment yang hang wish editor dia tak cut dengan terlalu cepat, faham tak? Dia kadang-kadang ada scene tu yang macam dia kill the vibe tau. Hang tengah nak sedih, hang tengah nak rasa kesedihan ataupun moment happy dalam setengah babak, tiba-tiba dia cut macam tu saja, ataupun dia cut terlalu awal, jadi ada loss sikit lah dekat situ. Sebab tu juga aku punya previous review aku ada nyatakan kemungkinan aku punya review akan jadi tentang all fast pace apa semua tu kan. Tapi aku tak mau buat lah benda tu. Better aku nyatakan kenapa aku rasa siri ni padu instead of pointing on other thing. Dan kesemua benda yang aku sebut daripada tadi, iaitu jalan cerita, watak, sinematografi, suntingan, semua ni disalutkan dengan begitu elok dalam One Sentive, menyebabkan aku sangat-sangat suka dengan siri ni. Aku siap boleh binge watch balik sebab aku nak buat ulasan terakhir ni, ulasan penuh ni, sebab aku tahu siri ni memang best. So aku tak kisah nak spend time untuk tonton sekali lagi. And faktor-faktor tu juga yang aku rasa yang siri ni bukan saja top 10 best ASEAN TV show, tapi dia juga top 10 best TV show dekat Malaysia untuk tahun 2022. And of course lah siri ni tak sempurna dari segi editing, tadi pun aku ada beritahu sikit kan. But benda yang aku sangat-sangat kecewa lah, benda ni aku kecewa, yang aku rasa macam kalau hang insert scene tu, it will be awesome lah, that will be great, macam meme office tu, iaitu untuk karakter Abbas Mahmud, bodyguard Ibu Zara. Dalam siri ni, waktu episod 4 dia tunjuk Abbas Mahmud belasah seorang lelaki, itu pun tak berapa sangat, dia hanya tease sikit saja. Kemudian most of the siri Abbas Mahmud main dengan pistol, tu pun ada tembak-menembak sekali dua je kot. Untuk orang yang menjaga antagonis yang besar iaitu Ibu Zara ni, aku expect ada satu scene yang orang kata ni, this is your moment untuk shine. Hang perlu tunjuk dekat semua orang pasal apa hang adalah bodyguard Ibu Zara. You know, that scene satu babak pun dah cukup lah. Sama ada dia fight orang yang nak main serang Ibu Zara, manhandle dengan seorang diri ke, you know, one man army macam tu saja untuk pertahankan Ibu Zara ke, or something yang macam tu lah, kiranya lawan pakai tangan, untuk tunjukkan yang dia worth untuk jaga Ibu Zara. Tak payah banyak pun, tak payah banyak kali pun, dia dah bagi tease lah dekat episod 4. Kemudian banyaknya dia diam. So nak dekat sampai ke penghujung tu, aku expect ada lah benda macam tu. Even time moment dia jumpa Tan Sri tu pun tak ada scene tu. Ya, just one scene saja aku rasa patut diselitkan. You know, if dia pemasukkan, it will be awesome sangat-sangat lah untuk watak Abbas Mahmud. Yang itu je lah yang aku rasa sangat-sangat kecewa untuk One Sentive. Tak banyak pun, the series still awesome. Personally aku saja yang rasa macam tu. Aku tak tahu lah bagi hampa macam mana kan. And that's about it untuk kenapa siri ni padu. Now aku nak explain pasal ahli politik yang diselitkan dalam One Sentive ni. Dekat episod 7, kita diperkenalkan dengan watak ahli politik Tan Sri Syed Hussein, lakonan Kamaruzzaman Taib. Bear in mind, ni adalah pandangan peribadi aku saja. Waktu aku tonton episod 7 tu, scene di mana Tan Sri Syed Hussein masuk, aku kan have notice yang dia macam salah seorang ahli politik dekat Malaysia ni. Dia wujud. Tapi bila aku dengar percakapan dia, tak macam kawan tu, macam seorang lagi pula. So dia nampak macam penampilan luaran adalah seorang ahli politik, and percakapan dia dalaman adalah seorang lagi ahli politik. Ini pandangan peribadi aku lah. Aku rasa penulis nak bagi tahu dekat orang yang watak Tan Sri Syed Hussein tu adalah epitome untuk politik di negara kita, untuk ahli-ahli politik di negara kita, iaitu luaran dia nampak baik, dalaman dia, bak kata Tan Sri Syed Hussein adalah macam iblis. Sebab dua karakter watak ahli politik yang aku cakap tu, yang disatukan dalam jasad Tan Sri Syed Hussein, seorang tu dia dulu dikenali dengan orang yang orang kata disayangi rakyat lah. Kedua, yang dalaman tu pula dia dikenali sebagai diktator. Aku tak mau namakan, but you guys boleh main dengan hamba punya minda sendirilah. But that one is just my opinion. So dia satukan dalam jasad Tan Sri Syed Hussein untuk nak bagi tahu dekat orang yang ni lah ahli politik kita. Depan cakap lain, belakang cakap lain, depan buat lain, belakang buat lain. Dekat rakyat dia bagi dia senang sikit, tapi dekat diri dia bagi senang banyak. Hantar rakyat pergi umrah, settle, terus dapat undi. Jasa tu tabur sikit je, terus orang ingat sampai ke mati. Aku tak tahu lah betul ke tak. Teori aku baik, just my own teori sebab aku cakap tadi itu hanyalah pandangan aku. Tapi mungkin hampa ada pandangan lain, mungkin hampa ada POV
perspektif yang lain kan. So why don't you guys drop your comment. Adakah hampa rasa siri ni padu, and if padu, apa momen yang hampa suka, apa momen yang hampa rasa macam yalah aku rasa kurang kat sini ke macam mana ke. Drop down your comment, share your thoughts. Terima kasih sebab tonton One Sentif dekat Astro. Tonton di channel yang halal, dan kita harap dengan views yang mencanak dekat Astro tu, daripada peluang untuk hasilkan musim yang kedua ataupun mungkin filem terus. Kita jumpa lagi next video. Bye bye.